Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok satu teknologi yang memang canggih dalam dunia motorsports, iaitu Kinetic Energy Recovery System atau lebih dikenali sebagai KERS. Mungkin korang pernah dengar nama ni terutama dalam Formula 1 dan Endurance Racing. Tapi kan, apa sebenarnya KERS ni? Macam mana dia berfungsi dan kenapa sekarang ni driver tak boleh survive dalam race tu kalau KERS dia rosak? Sampai macam tu sekalilah pentingnya KERS ni. Okey, jom kita tengok. Baik, kalau anda fikirkan, setiap kali kita brake kereta kita tu, tenaga kinetik yang ada dekat kereta tu akan hilang dalam bentuk haba. Jadi tenaga kinetik yang ada tu macam kita buang macam tu je lah, sebab kita nak slowkan kereta tu. Jadi KERS ni dia direka untuk tangkap tenaga yang terbuang tu dan ubah tenaga kinetik tu kepada tenaga elektrik atau mechanical. Kemudian sistem yang akan simpan tenaga tu dan driver kereta racing tu bolehlah guna semula untuk bagi kuasa tambahan bila diorang nak. Contohnya waktu attacking ataupun waktu defending. Konsep ni simple je tau, tapi impact dia sangat besar. Kalau tak ada KERS ni, memang senang-senang je lah kereta belakang boleh potong sebab dia ada slipstream. Okey, sekarang korang dah tahu KERS tu apa, kita nak tengok pula macam mana KERS ni berfungsi. Jadi setiap kali driver tu tekan brake, generator KERS akan recover tenaga kinetik dari kereta tu dan tukarkan kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik ni pula dia disimpan sama ada dekat dalam bateri atau dalam flywheel KERS ni. Biasanya diorang guna salah satulah ikut regulation racing tersebut. Bila tenaga ni dah available, driver tu akan tekan button untuk boost tenaga. Jadi tenaga dari bateri tadi akan disalurkan balik melalui motor elektrik yang disambungkan ke enjin. Jadi tiba-tiba enjin tu akan jadi lebih power dari biasa untuk sementara waktu sampailah driver stop tekan button tu ataupun sampai bateri KERS tadi dah habis. Kebiasaannya akan ada 3 komponen penting untuk sistem KERS ni. First sekali adalah sistem nak simpan tenaga. Dekat sinilah tenaga yang dapat waktu braking tadi akan disimpan sebelum driver boleh guna dia balik. Most likely bateri lithium ion akan digunakan sebab dia boleh simpan kuasa yang banyak dan saiz dia pun manageable juga. Tapi ada jugalah yang guna flywheel untuk simpan tenaga ni. Kelebihan guna flywheel ni adalah dia tidaklah seberat nak guna bateri. Sistem yang kedua pula adalah dia punya control electronics. Boleh kata dia punya software lah. Dia penting sebab sistem ni lah yang pastikan tenaga tu dilepaskan pada masa yang betul dan dalam kuantiti yang tepat. Kalau tenaga tu dikeluarkan sekaligus, boleh overload lah motor elektrik tu. Kereta pun boleh terbabas. Jadi, sistem kontrol elektronik ni lah yang bantu pastikan pemandu dapat boost yang konsisten dan teratur. Okey, sistem ketiga pula yang ada dalam KERS ni, of course adalah dia punya motor ataupun electric generator. Motor ni lah yang akan tukarkan tenaga kinetik jadi tenaga elektrik masa brake. Mode ni kita panggil dia mode generator lah. Dan dia jugalah yang akan lepaskan tenaga ni waktu nak pecut. Motor ni lah yang akan bagi tambahan kuasa kepada enjin tu. Dan dia berfungsi secara bergilir-gilir. Kejap dia jadi generator, kejap dia jadi motor dekat dalam sistem KERS ni. Buat masa ni, hanya ada 2 jenis KERS saja yang digunakan dalam motorsport. Satu dipanggil electric KERS dan satu lagi adalah mechanical KERS. Dan of course, ada pros and cons lah untuk setiap sistem ni. Kalau electrical KERS tu, dia akan guna bateri lithium ion untuk simpan tenaga. Tim F1 banyak guna benda ni sebab agak mudah nak handle input-output tenaga. Walaupun berat dia agak tinggi. Itu electric KERS. Kalau mechanical KERS pula, dia akan gunakan flywheel yang berputar pada kelajuan yang tinggi untuk simpan tenaga tu sebagai tenaga putaran. Of course lah, dia lebih ringan dari bateri tadi. Tapi energi dia tu susah nak kontrol. Jadi setiap sistem ni ada kelebihan dan kekurangan dia sendiri. Dan pilihan antara sistem electrical atau mechanical ni, dia akan dibuat berdasarkan regulation dan juga priority team racing tu. Diorang nak benda tu senang nak manage ataupun diorang nak benda tu ringan. Okey, jadi apa yang membuatkan KERS ni menjadi teknologi yang sangat penting dalam motorsport? Dalam perlumbaan macam F1 contohnya, boost tenaga KERS ni boleh bagi pemandu satu kelebihan yang besar bila dia nak overtake kereta lain. Kebiasaannya KERS ni boleh tambahkan lebih kurang 80 horsepower, lebih kurang 60 kilowatt dalam masa beberapa saat. Kejap lagi kita tengok banyak mana. Memang cukup lah
untuk overtake. Lagi-lagi kalau lawan dia tu dah tak cukup energi nak guna curse dia. Itu kalau F1. Tapi kalau dalam endurance racing macam Le Mans contohnya, curse ni digunakan untuk bantu tim tu jimat minyak. Sebabnya dengan curse punya motor ni, diorang bolehlah kurangkan load pada enjin dan dengan cara tu diorang boleh jimat minyak. Kenapa nak kena jimat minyak tengah racing kot? Bila jimat minyak, maka tak perlulah diorang nak pit stop lama-lama sebab nak isi minyak. Bukan apa. Kalau 24 hour Le Mans tu, diorang akan pit sebanyak 30 kali tau. Jadi kalau setiap pit dapat jimat 5 saat, dah dapat jimat 2 minit bila ada 30 pit. Dan dalam dunia racing ni, 2 minit tu memang sangat panjang. Cuma of course lah, kalau curse ni ada kelebihan, mestilah dia ada kekurangan. Salah satu cabaran terbesar adalah berat tambahan dari sistem curse ni pada kereta tersebut. Lagi-lagi electrical curse yang gunakan bateri yang besar. Berat ni bukan setakat bagi load yang lebih pada kereta, tapi dia juga akan mempengaruhi kestabilan kereta sewaktu braking dan juga cornering. Jadi packaging kereta tu sendiri akan jadi sangat mencabar sebab diorang kena balance lah antara extra power yang diorang dapat dan juga beban ekstra yang kena carry tadi. Masalah lain pula untuk sistem curse ni adalah macam mana nak manage haba tu sendiri. Sistem curse ni dia mudah menjadi terlalu panas kalau kita sentiasa guna dia. Yelah, sebab nak kena manage power yang sangat besar. Dan overheating ni of course akan menyebabkan the whole system tu rosak. Jadi diorang kenalah ada additional cooling system yang of course akan tambah lagi berat kereta tu. Tapi memang tak ada option sebab tak nak bagi benda tu overheat dan nak pastikan curse ni boleh digunakan sepanjang masa. Maknanya bila nak je, benda tu sentiasa ada. Untuk F1 contohnya, setiap pemandu hanya dibenarkan menggunakan curse ni dengan kuasa maksimum 60 kW setiap jam. 60 kW ni lebih kurang 80 horsepower dengan jumlah tenaga yang dibenarkan sekitar 400 kJ. Jadi 400 kJ bahagi 60 kW, lebih kurang setiap lap driver boleh guna curse ni selama 7 saat. Bukanlah dia boleh on je memanjang. Jadi ikut keperluan driver. Ada yang nak guna curse ni masa attack dan kalau tengah attack mestilah nak guna masa defend. Jadi cukuplah 7 saat tu. Kalau tengah relax dekat depan tu tak payah guna pun tak apa. Jadi curse ni walaupun asalnya datang dari motorsports, tapi teknologi ni dah masuk pun ke dalam kereta-kereta biasa. Cuma kita tak panggil lah dia curse. Kita panggil dia regenerative braking. Kalau dekat EV atau even dekat PHEV sekarang ni, teknologi ni memang dah ada untuk extend capacity bateri tu. Bila bateri tu dah banyak, ikut suka driver lah. Nak guna power tu untuk lenjan ke atau nak guna untuk extend range bateri tu. Tapi untuk kereta enjin biasa, contohnya macam kereta saya tu, baik tak payahlah ada curse ni. Sebab akan tambah pula kompleksiti enjin tu untuk masukkan curse ni. Dan lagi banyak komponen yang kita tambah, lagilah tinggi kemungkinan benda tu rosak. Kalau korang nak belajar lebih banyak pasal enjin dan komponen-komponen dia, contohnya macam enjin block ni, kemudian ada piston dekat situ, ada conrod. Conrod ni pula bersambung dengan crankshaft ni. Memang seronok belajar pasal enjin ni. Jadi saya dah leraikan satu enjin Honda Jazz ni untuk saya terangkan kepada anda semua komponen-komponen dalam enjin ni. Sebagai bonus, kalau anda join, anda akan dapat pula buku ni dalam bentuk e-book secara percuma sahaja. Link untuk join saya letak dekat bawah. Jemput subscribe kalau belum dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.